ayat yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Itu ayat 217. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka tanya kamu tentang hukum berperang pada bulan haram. Yani 'anil syahril haram, mereka tanya kamu tentang bulan haram, yakni qitalin fihi. Tanya tentang perang pada bulan haram, boleh ke tidak boleh? Siapa tanya ni? Musyrikin Mekah tanya. Tanya Nabi, konon-kononnya Nabi ini ajar ajaran syariat, tapi tanya dia buat amalan tidak betul. Seperti mana kita telah dengar kemarin atau sebelum ni, iaitu para sahabat yang dihantar oleh Nabi untuk jadi spy, melihat keadaan-keadaan orang kafir Mekah ni, dia dalam keadaan apa, buat persiapan untuk menetai kita atau sebagainya. Lalu berlakulah sedikit pertempuran pada akhir bulan Jumadil Tsaniyah. Dia duk ingat pada akhir bulan Jumadil Tsaniyah, tapi rupanya sudah masuk 1 Rejab. Jadi 1 Rejab ni bulan haram dah. Jadi perang pada bulan haram. Jadi berlakulah sedikit kesilapan dengan sebab kekeliruan di kalangan sahabat. Tapi inilah syaitan ambil kesempatan, sikit silap pun orang kafir guna keadaan itu untuk sebar fitnah. Dia tahu Muhammad kata ikut syariat, tapi boleh haram perang juga. Jadi mereka tanya kamu wahai Muhammad tentang boleh haram yang 4 itu. Tak. Yang 4 itu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram campur dengan Rajab. Rajab haram perang, tapi kamu pergi perang bulan Rajab, 1 Rajab. Jawab pada mereka, qul, katalah pada mereka, qitalun fihi kabirun. Berperang pada bulan haram memang dosa besar kalau dibuat dengan sengaja. Berperang pada bulan haram memang satu dosa besar kalau dibuat dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja lain, tidak dikira salah sebab tidak sengaja. Tapi kamu tak nampak. Hak kami tidak sengaja ni kamu nampak sangat. Hak kamu tu wasaddun an sabilillah. Kamu duduk di Mekah sana menghalang orang masuk Islam. Wasaddun ni, jadi menghalangnya kamu daripada orang lain masuk Islam. So, wa kufrun bihi, dan kamu sendiri kufur kepada Allah. Dan wasaddun anil masjidil haram, menghalang orang daripada boleh guna masjid haram. Yang ada 2 kali menghalang daripada orang masuk Islam. Kamu sendiri kufur pada Allah Ta'ala dengan tidak tauhid. Wasaddun anil masjidil haram, dan menghalang orang daripada boleh guna masjid haram untuk sembah tauhid. 3. Yang keempat, wa ikhraju ahlihi minhu, menghalang keluar penduduk Mekah yang asal beranak Mekah, tanah Mekah, daripadanya kerana sebab Islam. Akbaru indallah, lebih besar lagi di sisi Allah. Dan semua ni hakmu buat. Kamu orang Mekah halang orang masuk Islam, halang tauhid. Kamu orang Mekah kufur pada Allah, tidak terima tauhid. Kamu wahai Mekah halang orang masuk masjid haram untuk guna pada tauhid. Kamu wahai Mekah halang orang tauhid daripada Mekah walaupun kamu halang dia dengan sebab tauhid. Ini sebenarnya lebih besar di sisi Allah berbanding dengan perang dalam bulan haram. Jadi perang dalam bulan haram itu kamu nampak sangat. Pak kesalahan besar-besar kamu ni yang tidak ni, yang memang sengaja ni kamu tidak nampak. Sebab apa besar? Sebabnya wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah syirik ini lebih besar daripada perang. Berbanding dengan perang ni, syirik besar lagi. Jadi semua sekali ni dengan sebab syirik kamu telah melakukan ke-4 kesalahan. Wala yazaluna yuqatilunakum, dan sentiasa orang kafir Mekah ni walaupun telah tahu dia buat perkara ni, dia masih lagi ingin memerangi kamu wahai Muhammad. Tidak berhenti pun daripada kesalahan itu. Tahu dah dia lah yang menyebabkan syirik berlaku, tapi tak berhenti pun. Wala yazaluna yuqatilunakum, dan mereka musyrikin Mekah ini sentiasa memerangi kamu. Sampai bila? Sampai kamu Islam ni murtad. Dia tak akan berhenti. Dia tak akan tinggal syirik dia sehingga ahli tauhid menjadi syirik juga.
hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Begitu sekali teruknya orang Mekah yang berada dalam akidah syirik ini, dia memerangi kamu, sanggup perang dengan kamu, sehingga memurtadkan kamu daripada agama tauhid semampu mereka. Bukan nak berhenti setelah ditegur. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran kepada orang Mekah. Ingat takhfif ukhrawi, wa man yartadid minkum ma'an dinihi, dan siapa saja yang murtad di kalangan kamu kepada akidah syirik, an dinihi, daripada akidah tauhidnya, kepada akidah syirik daripada akidah tauhidnya, agama tauhidnya, fayamut, lalu mati ia tanpa bertaubat, wa huwa kafirun, hal keadaan mati itu dia masih lagi kafir syirik, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka orang mati dengan keadaan tidak bertaubat daripada syirik, segala amal-amal baiknya gugur di dunia, tidak sah, dan di akhirat tidak ada balasan yang baik. Yang adanya wa ulaika, orang-orang mati dalam keadaan syirik dengan tidak bertaubat, ashabun nar, pemegang neraka, hum fiha khalidun, mereka berada dalam neraka itu kekal selama-lamanya. Tabsyir. Jadi orang Madinah yang teguh dalam tauhid, walau apa saja dibuat oleh orang yang syirik ini, seperti orang Mekah buat pada orang Madinah lah, tapi mereka sabar. Ini tafsir untuk orang Madinah dan orang lain pun. Innal ladina amanu, sesungguhnya orang betul-betul beriman, percaya belaka apa yang telah disampaikan oleh Allah melalui wahyu dia. Wal ladina hajaru, dan sanggup berhijrah walaupun payah tinggal Mekah pergi ke Madinah. Wajahadu fi sabilillah, dan sanggup berjihad menyebarkan wahyu untuk menegakkan agama Islam. Iman, hijrah dan jihad. Ulaika, orang bersifat seperti itu, ada ketiga-tiga dalam diri dia, yarjuna rahmatullah, itulah orang yang betul-betul mengharap rahmat Allah. Harap rahmat Allah ni, harap dapat rahmat Allah, dan memang orang yang dapat pun. Sini yarjun, sini amar bermakna khabar, bermakna amri, dia panggil. Bala yarjuna rahmatullah, kamu haraplah betul-betul hai manusia yang ada sifat-sifat tiga tadi akan rahmat Allah, kerana kamu memang dapat. Rasanya gitu. Jumlah khabariyah tapi bermakna amar, bermakna isya'i. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala Maha mengampuni lagi Maha mengasihani. Ayat 219 hingga ayat 222 ada 5 jenis ayat. Dia panggil ayat ada masalah dua wajah, masalah zul wajhain dia panggil. Daripada ayat 219 hingga ayat 222, ayat zul wajhain, ayat yang ada dua wajah, baik pada buruk pada. Allah Ta'ala ajar pada kita. Di antaranya arak dan juga judi. Baik ada, buruk ada. Cuma bahayanya dalam perkara ni banyak buruk pada baik. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri, mereka tanya kamu wahai Muhammad tentang arak dan tentang judi. Qul, jawab pada mereka, fihima, pada arak dan judi ini, ismun kabir, dosa sangat besar. Dosa sangat-sangat besar. Jadi kekurangan dan bahaya sangat-sangat besar. Tapi wa manafi'u linnas, ada juga faedah-faedah pada setengah orang. Ada juga beberapa faedah untuk setengah orang. Tidak nafi, dalam arak ni pun, dalam judi ni pun ada faedah-faedah untuk setengah orang. Bukan semua, setengah orang. Cuma wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dosa yang ada pada arak dan judi itu lebih berat berbanding faedah yang ada padanya. Maka tinggallah. Ini cara-cara. Mana satu masalah yang ada dua wajah, maka di segi akal ada kebaikan, tapi di segi syariat tidak boleh. Maka ambil hak bahagian tidak boleh. Masalah kedua dalam ayat yang sama, wa yas'alunaka madza yunfiqun, mereka tanya kamu kadar banyak mana patut mereka infakkan. Banyak ke, sikit ke, kadar dia. Allah jawab, sebab apabila kita belanja belaka, letih kita nak cari balik. Kalau belanja sikit-sikit tak ada nak ipun di akhirat. Belanja belaka, habis harta hari ni, habis harta, mana-mana ada nama salih belaka, kita bakal akhirat belaka. Contohnya, susah pula nak cari balik. Tapi kalau kita hantar sikit-sikit ke akhirat, jadi apabila kita balik banyak mana yang ada kita di akhirat.
Jadi dia panggil infak ini amalan zulwajah juga. Kalau berabi, kita susah dunia. Kalau sikit, tak ada bekal banyak di akhirat. Jadi wa yas'alunaka madza yunfiqun, mereka tanya kamu wahai Muhammad, kadar mana patut mereka belanjakan? Jawab pada mereka, qulil afwa. Yang lebih daripada kegunaan keperluan, belanjalah. Selama mana nak guna dia, simpan. Hak lebih ada guna kan, belanja. Mana hak nak guna dunia ni banyak mana? Umurnya mana ada? Katalah umur lah ni ya, umur 60. Ni 10 tahun lagi. Contohnya 60-70. Jadi simpan untuk sekadar 60 tahun, 70 tahun. Lepas tu lebih-lebih lagi simpan di akhirat. Mana gitu. Jadi qulil afwa, beritahu pada mereka anfiqul afwa. Dipanggil afwa ni lebih pada keperluan. Hak nak guna tu untuk kita sendiri, untuk nafkah anak isteri kita tu, kita guna. Lebih pada tu kita simpan untuk syurga kita. Kadzalika, beginilah cara yubayyinullahu lakumul ayat. Allah memperjelaskan kepada kamu hukum-hukum dalam infak. Hukum-hukum dalam infak, la'allakum tatafakkarun, memudahkan kamu boleh berfikir dengan mata. Kalau kita simpan untuk akhirat, memang simpan untuk kita sungguh. Dan kita nak guna untuk keperluan dunia kita, boleh simpan juga. Jadi fikir-fikirlah. Fi dunia wal akhirah, di dunia ini apa patut kita simpan, wal akhirah, di akhirat nanti apa patut kita infak. Yang ketiga, wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka tanya kamu wahai Muhammad tentang anak yatim. Pera susah kita, tak pera susah dia. Pera anak yatim susah kita. Sebab anak kita ada dah sekali, anak yatim pula. Lepas tu kalau tak pera susah dia. Jadi Allah Ta'ala beritahu, qul, jawab pada mereka, islahul lahum khair. Asalnya nak memperbaiki, nak buat baik pada mereka, itulah lebih baik. Pera anak yatim ni apabila nak untuk memberi kebaikan kepada mereka, itu lebih baik. Pera dengan tujuan islah, dia panggil. Pera untuk tujuan buat baik pada mereka. Jangan biarkan mereka tidak mengaji. Jangan biarkan mereka tidak ada kasih sayang, sehingga menjadi manusia yang lain, yang liar. Jadi pera dia sehingga dia berasa dia macam ada ayah rumah juga. Dan kita pera dia sehingga dia boleh belajar juga, dia boleh sekolah juga. Sehingga bila dia besar, dia jadi orang berguna, dan pahala semua sekali itu kita boleh. Cuma susahlah orang ramai keluarga ni. Tak boleh tidak. Wa in tukhalituhum, sekiranya kamu bergaul campur aduk dalam makan minum, fa ikhwanukum, maka mereka pun orang seagama dengan kamu. Mana kamu kadang-kadang tidak cukup hak dalam harta kamu sendiri, nak pergi hijau lagi tak ada, maka harta dia banyak, maka boleh ambil masa-masa tu untuk kamu guna masa-masa itu. Apabila ada dah harta kamu, kadang-kadang kamu tidak perlu ke harta mereka, kamu jamu harta kamu. Kadang-kadang boleh capuk. Jadi 3 kemungkinan. Terdesak ambil hak dia makan. Apabila kita ada, kita bayar balik. Atau kita capur 2. Atau kalau kita memang dah kaya dah, tak tahu guna hak dia. Dan kena suburkan harta dia sehingga tidak dikeri oleh zakat, tidak makan zakat. Jadi kita buat satu cara yang tidak menyusahkan dan dalam keadaan menguntungkan lebih daripada merugikan. Ini islah lah. Jadi apabila kamu bergaul dengan mereka makan sekali, maka mereka itu bukan orang lain, saudara agama dengan kamu juga. Ya, maknanya pera dia atas rasa dia orang beragama. Mana orang seagama dengan kita, berarti orang ni akan jadi faedah besar bagi agama dan pahala kita. Bukan nak menyusah dia. Nah, oleh kerana itu tidak perlu bimbang lah, duduklah dengan anak yatim. Sebab wallahu ya'lamul mufsida minal muslihi. Allah lebih mengetahui siapa dia yang pera anak yatim nak merosakkan anak yatim berbanding dengan orang pera anak yatim untuk menyebabkan baiknya anak yatim. Allah tahu. Kalau pera dia untuk jadi dia baik, Allah Ta'ala maafkan kesalahan-kesalahan. Kalau ada banyak yang kita tak dapat elak. Walau sya'allahu la'anatakum. Kalau Allah kendaki, Allah boleh pun menyusahkan kamu dengan keadaan kena pera, tak boleh ambil sikit pun duit dia. Tak kena ikut. Allah Ta'ala boleh menyusahkan kamu. Nata ni mana menyusahkan kamu dengan wajib pera. Harta dia satu pun tak boleh ambil. Allah boleh buat, kamu kena ikut sebab perintah Allah. Tapi Allah Ta'ala tidak buat gitulah. Maknanya golongan hak paling nampak sangat susahnya orang miskin, pera anak yatim yang miskin. Itu masalah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana, perkasa untuk menghukum hamba-hamba yang dirhaka dan khianat, dan Maha bijaksana dengan ada keadaan-keadaan begini dalam kehidupan dunia.
Masalah yang keempat, perkahwinan. Semua keadaan perempuan itu cantik, berharta, tapi syirik. Nah, kadang-kadang satu orang lelaki itu elok rupa paras, berharta, tapi syirik. Di segi zahir dunia okey, tapi di segi agama KO. Ini panggil satu perkara yang ada dua aja. Allah beritahu wala tankihul musyrikat. Tankihu ni mengahwini, mana bakal jadi suami. Kamu wahai lelaki jangan mengahwini perempuan-perempuan syirik, hatta sehingga perempuan syirik itu yu'min, jadi tauhid. Walaupun dia apa saja keadaan. Wala amatun mu'minatun, hamba perempuan yang beriman, khairum min musyrikatin, lebih baik berbanding dengan perempuan yang syirik. Walau a'jabatkum, sekalipun perempuan syirik ini memikat hati kamu kerana rupa parahnya dan harta bendanya dan keturunan dia. Ini laki-laki yang nak mengawini. Hak ni pula wali, tungkihu, beza bagi. Wala tungkihu, wahai para wali, jangan kamu mengkahwinkan al-musyrikin, bakal-bakal suami yang syirik. Jangan kamu wahai wali mengawinkan bakal-bakal suami yang syirik, hatta yu'minu, sehingga bakal suami itu tauhid, beriman. Wala 'abdun mu'minun, hamba yang beriman, khairum min musyrikin, lebih baik daripada satu orang laki-laki yang syirik. Walau a'jabakum, sekalipun laki-laki syirik ini memikatkan hati kamu wahai para wali, dengan sebab rupa parah dia, harta benda dia, ataupun keturunan dia. Golongan syirik ini tidak boleh jadikan perhubungan kekeluargaan. Sebab ulaika yad'una ilan nar, mereka-mereka yang ahli syirik ini mengajak kepada api neraka. Ulaika Jalali kata ahlu syirki, dia terjemah mudah-mudah gitu. Ulaika mereka-mereka yang syirik itu yad'una ilan nar, kerjaan dia ajak ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannah, sedangkan Allah ajak kamu ke syurga. Wal maghfirah, dan ajak pada kamu kepada keampunan dosa, biiznihi, dengan taufiknya. Wa yubayyinu ayatihi linnas, Allah memberi penjelasan kepada manusia hukum-hukumnya. La'allahum yatadhakkarun, mudah-mudahan mereka boleh belajar dan boleh ikut apa yang benar. Masalah terakhir, masalah haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka tanya kamu wahai Muhammad tentang wanita yang datang haid. Kerana kalau bersetubuh juga melepaskan hawa nafsu, tapi dalam masa yang sama bahaya daripada darah itu. Qul, jawab pada mereka, hu adan, darah yang keluar daripada perempuan itu kotoran yang membahayakan. Oleh kerana itu fa'tazilun nisaa fil mahid, maka kamu semua wahai suami, jauhilah wanita-wanita semasa dia dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna, jangan kamu hampiri wanita itu dengan cara bersetubuh, hatta yathurna, sehingga mereka suci daripada haid. Fa idza tatahharna, apabila mereka suci sungguh-sungguh dengan sebab mandi dah, bukan kening saja, fatuhun, maka datanglah kepada isteri itu min haitsu amarakum, daripada cara yang Allah Taala perintahkan kepada kamu, daripada cara yang Allah Taala perintah kepada kamu untuk datangi, iaitu daripada pihak kubur, tidak dubur. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah sangat suka hamba-hamba yang sentiasa bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan hamba yang sentiasa suci daripada segala dosa. Allah Taala beritahu ini jumlah takliliyah. Isteri-isteri merupakan pasangan hidup kamu. Jadi nisa'ukum harthul lakum, isteri kamu sebenarnya ladang terhadap kamu, ladang kamu. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka kamu boleh datang ladang kamu dengan bagaimana cara yang kamu kendaki. Annas ini dia boleh dua terjemahan. Satu, tempat mana. Kedua, cara mana. Dalam ayat ni kita kena terjemah kaifa sini. Anna dengan mana, kaifa mana, cara mana. Mana kamu boleh datang ladang kamu, cara mana yang kamu ingin. Dah. Dalam hadis, dalam bab ni ada hadis depan belakang tapi dengan tempat yang sama. Wa qaddimu li anfusikum, dan adalah
patut bagi kamu mendahului amal-amal soleh untuk kebaikan akhirat kamu, walaupun semasa kamu dalam keadaan ingin melepaskan hawa nafsu kamu. Dalam ayat ni Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, walaupun kita dalam keadaan sibuk dan seronok dalam melepaskan hawa nafsu, walaupun boleh pahala, Allah ingatkan kita kena fikir juga akhirat. Wa qaddimu sini hendaklah kamu dahulukan untuk akhirat kamu. Kamu naklah dahulukan untuk akhirat kamu, walaupun kamu dalam keadaan berseronok dalam memuaskan hawa nafsu kamu. Wattaqullah, dan kamu naklah sentiasa takut akan Allah dalam segala kehidupan kamu. Wa'lamu, dan ketahuilah, annakum mulaqu, kamu tetap akan bertemu dengannya di akhirat nanti. Wa basyiril mu'minin, dan berilah berita gembira kepada para mukmin, kerana orang beriman saja boleh mematuhi segala syariat dalam segala apa saja keadaan. Kita akan sambung balik insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khayran min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ada orang tertinggal kunci ni, bagaimana ambil depan?